Jangan-jangan kamu adalah salah seorang dari penghuni neraka. Semak 10 tanda-tanda wanita penghuni neraka beserta dalilnya. Allah Subhanahu Wa Taala menjanjikan syurga bagi hamba-Nya yang beriman dan bertakwa. Sedangkan untuk orang-orang yang berpaling dari agama akan memperoleh azab yang pedih di neraka kelak, baik untuk kaum lelaki maupun perempuan. Siapa yang benar tentu akan beruntung, manakala siapa yang sesat pasti akan kerugian. Begitulah janji Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran. Namun, tahukah anda bahawa ternyata penghuni neraka yang terbanyak ialah kaum wanita? Sebagaimana yang dijelaskan oleh hadis sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku berdiri di atas syurga. Kebanyakan orang yang masuk ke dalamnya ialah golongan miskin, sedangkan orang-orang kaya tertahan di luar pintu syurga kerana dihisap. Dan aku telah berdiri di atas pintu neraka. Aku melihat kebanyakan orang yang masuk ke dalamnya ialah wanita." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berikut akan saya perjelaskan tanda-tanda wanita bakal penghuni neraka sebagaimana yang dijelaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berdasarkan dalil-dalil agama. Sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe channel Riz Abadi dan share video tanda-tanda wanita penghuni neraka ini. Semoga lebih ramai yang mendapat manfaat daripadanya. Yang pertama, derhaka terhadap suami. Ketika seorang wanita menjadi isteri, maka dia harus patuh kepada suaminya. Patuh di sini bererti menuruti kata suaminya dalam hal kebaikan dan yang mengikut syariat agama. Apabila seorang isteri mampu menjalankan hal tersebut, maka Allah akan membukakan pintu syurga buatnya dan dia boleh memilih pintu mana yang dia mahu sesuka hatinya. Sebaliknya, seorang isteri yang derhaka kepada suaminya, maka Allah akan mengazabnya dengan azab yang paling pedih di akhirat. Diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku diperlihatkan neraka. Ternyata kebanyakan penghuninya adalah wanita disebabkan mereka kufur." Ditanyakan, "Apakah mereka kufur kepada Allah?" Baginda bersabda, "Mereka kufur kepada suaminya, kufur terhadap kebaikannya. Seandainya kamu berbuat baik terhadap seseorang dari mereka sepanjang masa, lalu dia melihat satu saja kekurangan darimu, maka dia akan berkata, 'Aku belum pernah melihat kebaikan sedikit pun darimu.'" Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak ada seorang wanita pun boleh menyakiti hati suaminya melalui kata-kata, kecuali Allah Subhanahu Wa Taala akan membuat mulutnya kelak di hari kiamat selebar 70 dira, kemudian akan mengikatnya di belakang lehernya." Yang kedua, tidak menutup aurat. Wahai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenali. Kerana itu mereka tidak diganggu dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surah Al-Ahzab ayat 59. Ayat ini menjelaskan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan wanita untuk menutup aurat dengan mengenakan jilbab dan pakaian yang longgar, iaitu yang tidak mengikut bentuk tubuh. Sayangnya, kebanyakan wanita sekarang kurang memahami perintah tersebut. Malah, mereka lebih gemar mempamerkan aurat dengan terang-terangan. Bahkan, ada yang berjilbab namun pakaiannya masih ketat, seumpama orang yang telanjang.
Wanita-wanita yang gemar mempamerkan aurat inilah yang bakal menjadi calon penghuni neraka. Menurut hadis Rasulullah SAW bermaksud, dua golongan penghuni neraka yang aku tidak pernah melihat kedua-duanya, iaitu kaum yang membawa cemeti seperti seekor lembu yang digunakan untuk memukul manusia dan perempuan yang berpakaian tetapi telanjang berjalan berlenggak-lenggok dan menggoda kepala mereka seperti bonggol unta. Mereka tidak akan masuk syurga dan tidak akan mencium baunya. Hadis riwayat Imam Muslim. Yang ketiga, wanita yang bersolek berlebihan saat keluar rumah. Wanita zaman sekarang seolah tidak biasa keluar tanpa makeup untuk kelihatan lebih menarik. Berhati-hatilah saudari sekalian, terutamanya untuk anda yang sudah berstatus isteri. Sebaiknya, elakkan dari bersolek secara berlebih-lebihan saat keluar rumah kerana hal ini boleh mengundang syahwat kaum lelaki untuk memandangmu. Selain itu, Islam juga tidak membenarkan wanita bertabaruj berlebihan kecuali di hadapan suaminya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, dan tinggallah kalian di rumah-rumah kalian dan janganlah kalian bertabaruj dengan tabarujnya orang-orang jahiliyah dulu. Surah Al-Ahzab ayat 33. Dan janganlah mereka menampakkan perhiasan-perhiasan mereka. Surah An-Nur ayat 31. Dari Abu Hurairah dan Ibnu Umar, ia berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda, Allah melaknat perempuan yang menyambung rambut, perempuan yang meminta disambungkan rambutnya, begitu pula perempuan yang membuat tatu dan yang meminta dibuatkan tatu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang keempat, membuka aib orang lain. Mereka akan diseksa di neraka dan mereka akan memakan daging tubuhnya sendiri. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan sangkaan kerana sebahagian dari sangkaan itu dosa, dan janganlah kamu mencari keburukan orang lain dan janganlah mengumpat satu sama lain. Adakah di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Surah Al-Hujurat ayat 12. Yang kelima, wanita yang suka mengumpat dan menyebarkan fitnah. Fitnah adalah perbuatan yang sangat kejam. Bahkan ia lebih kejam daripada membunuh. Dan wanita-wanita yang gemar menyebarkan fitnah semasa hidupnya, kelak di akhirat akan diazab dengan sangat pedih. Begitupun dengan mereka yang suka mengumpat, mereka tidak akan diperlihatkan pintu syurga. Dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, dia telah berkata, Rasulullah SAW telah bersabda, tidak akan pernah masuk syurga orang yang suka mengumpat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Riwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW pernah berjalan mendekati dua perkuburan. Kemudian baginda bersabda, sesungguhnya dua orang ahli kubur itu diseksa dan keduanya tidak diseksa kerana dosa besar. Salah seorang di antara keduanya adalah berjalan di muka bumi dengan menyebarkan fitnah, iaitu mengumpat, sementara yang satunya tidak bersuci setelah kencing. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang keenam, keluar rumah tanpa izin suami. Seorang isteri yang hendak keluar rumah wajib meminta izin dari suaminya. Ini kerana keluar tanpa mahramnya boleh menimbulkan fitnah. Bahkan di akhirat kelak dia akan diseksa dengan diikat kaki dan tangannya. Rasulullah SAW bersabda,
hak suami terhadap isterinya adalah isterinya tidak boleh menolak permintaan suaminya sekalipun semasa berada di atas punggung unta. Tidak berpuasa walaupun sehari kecuali dengan izinnya, kecuali puasa wajib. Jika dia tetap berbuat demikian, dia berdosa dan tidak diterima puasanya. Maka pahala puasanya diberi kepada suaminya dan dosa itu untuk dirinya sendiri. Dia tidak boleh keluar dari rumahnya kecuali dengan izin suaminya. Jika dia berbuat demikian, maka Allah akan melaknatnya dan para malaikat akan memarahinya kembali, sekalipun suaminya itu adalah orang yang alim. Hadis riwayat Abu Dawud At-Tayalisi. Yang ketujuh, suka iri hati dan hasad dengki. Sikap iri hati atau dengki dengan kenikmatan orang lain juga menjadi salah satu sifat yang menyebabkan seorang wanita terjerumus ke dalam lubang neraka. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, orang-orang yang di dalam hati mereka ada penyakit, maka dengan surah itu bertambah kekafiran mereka di samping kekafirannya yang telah ada dan mereka mati dalam keadaan kafir. Surah At-Taubah ayat 125. Yang ke-8, sombong. Sifat sombong juga sangat membahayakan. Seseorang yang memiliki sifat sombong dalam hatinya dan berbangga diri dengan apa yang dimiliki, maka Allah akan membenci mereka. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, masuklah kamu ke pintu-pintu neraka Jahanam, sedang kamu kekal di dalamnya. Maka itulah seburuk-buruk tempat bagi orang-orang yang sombong. Surah Al-Mu'min ayat 76. Yang ke-9, tidak menjaga solat. Secantik apa pun wanita, setinggi apa pun pendidikannya, bahkan walaupun ia taat dengan suaminya namun tidak pernah solat, maka ia tetap menjadi calon penghuni neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan pada satu kaum yang memukulkan kepala mereka pada batu. Setiap kali pukulan itu menyebabkan kepalanya pecah. Kemudian ia kembali kepada keadaan asal dan mereka tidak terus berhenti melakukannya. Lalu Rasulullah bertanya, siapakah ini wahai Jibril? Maka Jibril menjawab, mereka inilah orang yang berat kepalanya untuk menunaikan solat fardu. Hadis riwayat At-Tabrani. Yang ke-10, berzina. Zina termasuk salah satu dosa besar. Seorang isteri yang gemar melakukan zina, maka ia akan ditimpa azab yang pedih. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, dan janganlah kalian mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah satu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Surah Al-Isra ayat 32. Diriwayatkan oleh Samurah bin Jundub bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh malaikat Jibril dan Mikail. Beliau bercerita, kami berangkat pergi sehingga sampai di satu tempat seperti tanur. Bahagian atasnya sempit sedangkan bahagian bawahnya luas. Dari situ terdengar suara gaduh dan bising. Kami melihatnya. Ternyata di situ banyak lelaki dan perempuan yang telanjang. Jika mereka dijilat api yang ada di bawahnya, mereka melolong kerana panasnya yang dahsyat. Aku bertanya, wahai Jibril, siapakah mereka? Jibril menjawab, mereka adalah para penzina perempuan dan lelaki. Itulah azab bagi mereka sampai tibanya hari kiamat. Hadis riwayat Al-Bukhari, Ibnu Hibban, At-Tabrani dan Ahmad. Demikianlah tanda-tanda wanita penghuni neraka menurut pandangan Islam.
Semoga kita boleh menghindari sifat-sifat yang tercela ini dan mampu mengamalkan nilai-nilai Islam semasa hidup. Semoga di akhirat kelak kita dapat masuk ke dalam syurga, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala serta berkumpul bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang mukmin yang lain. Insya-Allah. Assalamualaikum.